Kita mulakan terlebih dahulu dengan kitab Al-Fatihah. Dia ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi katakan maksudnya kaum jajah mana-mana mereka yang membantu orang-orang yang membawa agama Allah, maka dia akan dapat pahala tidak kurang sedikit pun seperti mana orang yang membantu agama Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kita tak mampu nak berjihad di jalan Allah. Saya sendiri pun tak mampu nak berjuang. Seperti mana sahabat-sahabat kita di Malas ini, saudara-saudara kita yang mengorbankan harta tenaga dia, mengangkat senjata, berdakwah untuk diri, berceramah untuk diri, tak tidak. Saya sendiri pun tak mampu kesana. Saya bukan orang yang layak. Cuma saya diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan itu saja. Tapi orang-orang yang tidak berdakwah seperti mana golongan pendakwah, tidak berjuang seperti mana golongan pejuang, tetapi mereka dapat pahala sedikit pun Allah tidak kurangkan seperti mana mereka yang mendapat pahala, yaitu orang-orang yang membantu orang yang membantu Allah. Contoh, saya datang pagi dari pukul 4. Kawan saya hantar daripada Bangi, saya daripada Johor malam, habis program Johor pukul 10 malam, kemudian kawan bawa kereta dari 12 petang sampai ke sini. Dia tak ada dekat sini. Sepanjang saya ceramah pagi ini, dia tak ada dekat sini. Tapi dia dapat pahala. Setiap bukti saya lepaskan, dia dapat pahala. Yang bawa Pak Syukur dengan sipu dia, bawa ke sini, dia tak dapat dengar, tapi dapat pahala. Pada pakai saya, dia tak ceramah pagi, tapi dapat pahala. Isteri saya yang menjaga baju, dia tak ceramah pagi, dapat pahala. Ini maksudnya Allah tidak kurangkan walau sedikit orang-orang yang membantu. Jadi sebab itu pada zaman Nabi SAW dan juga para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan juga ketika pada era zaman 1800, tok-tokan kita, kan, zaman-zaman dulu yang berdakwah, mereka tidak ada gerak. Mereka hanya kereta seperti mana Syekh Muhammad Al-Banna
berjuang dari satu kampung ke satu kampung. Sangat hebat Syekh Masal Banat ialah ketika mana waktu solat dan ketika mana dia berada dalam kereta api. Ini waktu rehat. Dia tidak ada waktu tidur yang tetap. Dia tidak ada tempat tidur yang tetap. Rumah dia juga tempat tidur. Tapi tempat tidur yang paling ada ialah kereta api, dekat stesen-stesen bas, dekat surau, dekat masjid, di tempat. Dan siapa yang membantu dia, yang membawa dia ke hulu hilir, yang memberi faedah dia tempat mandi dan sebagainya, dia mendapat pahala seperti mana pahala Allah beri kepada Syekh Muhammad SAW. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang tidak menyampaikan Islam, tidak memperjuangkan Islam, tetapi mereka membantu berjuang Islam. Kerana pahala itu sedikit pun Allah tidak terangkan. Baik. Yang pertama sekali sebelum saya nak mulakan, tadi ada soal jawab. Biasa soal jawab ni pukul 9 pagi tanya Ustaz, ini pukul 6 pagi tu sudah soal jawab. Ini soal nak tidur je. Aku tak saja masa boh ni paling-paling pada orang tak tidur. Itu kita. Baik. Sebelum saya nak mulakan tazkirah, okey, pada pukul 7 terakhir. Kalau ada soalan, boleh tulis atas kertas dan serahkan ke depan. Yang ada pen dan kertas, hari ini handphone kita ada kan? Kita gunakan handphone. Maksud saya tidak handphone bagi saya lah. Maksud dia, tadi nombor telefon saya ini nombor telefon untuk tanyalah you. Okey. Saya spesialkan nombor ni sampai nak tanya apa yang nombor telefon ni, tanya dalam kod hari ini terlupa soal, baik video teringat soalan. Okey, tanya soalannya dalam. Okey, ambil nombor telefon ni dan kemudian tadi kalau ada telefon tanya je. Untuk pagi ni WhatsApp, internet saya tahan sebab kota baru habis. Jadi kalau tanya mesej, lama dah tak pakai SMS kan? Lama dah tak payah dalam proses SMS kan? Hari ni pagi kita nak amalkan. Lalu WhatsApp semua je lah. Oh tulis lah. Okay. WhatsApp 13 309 64 77. Yang belakang apa? Jadi kalau siapa nak tanya, kalau tak sampai boleh SMS kan? Apa pun teknologi dah ada. Okey. Jadi baik. Tajuk yang diberikan pada hari ini solat subuh macam solat raya. Solat raya ni ada kan? Ramai ni. Solat. Kan? Baik. Ayat yang saya baca tadi dalam surah At-Taubah ayat 18 yang Allah sebut dalam ini adalah ciri-ciri yang mana yang layak untuk mengimarah rumah Allah, yang layak untuk mendirikan rumah Allah, yang layak untuk memeriahkan rumah Allah. Maksudnya ialah kita kalau nak ajak tetamu main kalau tetamu tu kita tak sentuh, akan kita ajak dia rumah, kita tak cukup dia. Tapi kalau kita sentuh sama-sama dengan dia, kita sentuh seluruh dia, kita nak main pun, tapi kita ajak lah. Tak tahu mana dia, tak tahu kita main orang tu juga. Dia sibuk, tak. Sampai tahap kita tarik dia, main lagi Allah maksud. Sebab kita sayang sangat-sangat dengan dia, kita suka sangat-sangat dengan dia. Tak, nak kata tu tak nak main tuan kau. Dah, aku paksa kamu tak main dah. Main dia tak nak dia orang tu. Aku buat kapling boleh lembu, main pada sini masak apa semua. Kan nasi mandi tak mandi dalam apa semua. Dan kali kualikan kami minggu semua pada dia tu. Kita kerja dia. Kita masak lah boleh. Sebab kita nak lagi. Sebab kita sayang sangat-sangat dia. Begitu juga dengan Allah SWT. Jika Allah mencintai hamba-Nya, Allah melindungi hamba-Nya, maka Allah akan paksa kita datang ke rumah Allah. Bangun pagi dia susah sangat-sangat bangun pagi subuh. Itu biasa. Kita ni manusia biasa, kalau bangun pagi itu berat, itu biasa. Tapi kalau bangun pagi ini terus segar, sihat walafiat, itu luar biasa. Itu luar biasa.
istiqrah dekat dia. Baik. Kita tak bangun pagi pun berat. Kita tak bangun subuh pun giat. Tapi Allah paksa juga. Allah paksa juga kita nak buka orang kita bangkit jika kita tak pergi mandi air sejuk. Allah paksa juga mandi. Nak berjalan dalam takut. Allah paksa juga beranikan kita. Sebab Allah nak kita datang rumahnya. Bukan senang datang Allah. Itu tandanya Allah cintakan kita. Itu tandanya Allah sayangkan kita. Bila Allah cintakan kita, bila Allah sayangkan kita, itu tandanya tuan-tuan sekalian, Allah redha kita. Bila Allah redha kita, apa tandanya tuan-tuan? Tandanya adalah di mana lagi akhirat kita kalau bukan di jannah, kalau bukan di syurga. Allahu Akbar. Kerana nak masuk syurga Allah bukan sebab dengan amalan kita. Kalau nak ikut amalan kita, katakan semayang subuh tadi pun kita aku imam baca apa kita pun ya. Betul betul. Ada sampai nak sujud. Sampai mana? Sekarang nak ikut khusyuk solat tu belum tentu khusyuk. Nak mengharapkan dosa kita daripada kita hidup, daripada kita lahir di bumi Allah, sehinggalah kita umur 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, berapa banyak dosa kita kumpulkan dalam tubuh badan kita. Dan dosa itu nantilah Allah akan cuci dekat dalam neraka. Nak harapkan amalan kita, nak harapkan amalan kita untuk cuci dosa kita. Amalan kita untuk tak khusyuk, belum tentu amalan itu mampu mencuci dosa kita. Tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga Allah adalah kerana redha. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan sekalian kerana Allah pilih kita berada di dalam rumah Allah. Kerana Allah pilih kita walaupun pagi-pagi kita bangkitkan kita, Allah redha kita, Allah kasih dan sayang kita. Cuba renungkan berapa ramai varian yang ada dekat aku payah. Berapa ramai. Dan dalam ramai-ramai yang ada ini, hanya berapa orang yang Allah pilih untuk berada di dalam rumahnya. Dan Allah sebut dalam surah Al-Tawbah, sesungguhnya yang layak mengimarahkan, memeriahkan, memakmurkan rumah Allah ini adalah yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Ini maksudnya yang pertama. Yang pertama, golongan ini mestilah beriman kepada Allah dan dia beriman pada hari akhir, hari pembalasan. Bila waktu hari akhirat, bila waktu hari pembalasan, dia beriman kepada hari pembalasan itu maksudnya dia yakin kalau kita melakukan dosa, maka akan dibalas dosa di masyarakat. Bila kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan di masyarakat. Sebab itu kita kuatkan diri kita juga untuk datang ke rumah Allah. Kerana apa? Kerana kita nak kumpulkan seberapa banyak pahala supaya pahala itu mampu untuk memberatkan timbangan mizan kita. Kita tahu dosa kita banyak dan kita yakin ada timbangan mizan. Kalau berat dosa kita, maka neraka lah tempat kita. Tapi kalau beratnya pahala kita, maka syurga lah tempat kita. Sebab itu kita yakin di hari pembalasan. Sebab itu kita memeriahkan Allah. Dan kemudian apa lagi Allah sebut? Dia mendirikan solat. Yang kedua, dia mendirikan solat. Yang ketiga, kemudian zakat, mengeluarkan harta itu berzakat. Dan yang seterusnya, yang keempat, dia takut kepada Allah Taala. Ini antara 4 ciri yang mesti diciri oleh hanya orang yang layak untuk
5 ciri ini yang layak untuk mengibaratkan Allah. Dan macam mana kita nak buat? Kita sebagai orang yang tak sampai. Macam mana kita nak buat pada hari ini mungkin 100% atau tak sampai 100% yang mengibaratkan Allah. Macam mana kita nak buat supaya strategi atau perancangan supaya seluruh orang ini mengibaratkan Allah. Cara dia ialah kita memasukkan setiap daripada penduduk kampung kita dengan 5 ciri ini. Kita buat program-program, kita buat forum perdana, kita buat gotong royong, kita buat apa lagi? Kita buat makan-makan, kita buat apa lagi? Segala aktiviti kampung yang kita buat, mestilah kita masukkan 5 elemen. Ketika mana kita buat gotong royong, pastikan ada 5 elemen. Ketika mana kita buat kumpul lampu Asyura, pastikan ada 5 elemen. Ketika mana kita buat apa? Rondaan kampung, rondaan rumah-rumah, ziarah rumah-rumah dan sebagainya, pastikan ada 5 elemen. Supaya 5 elemen ini masuk ke dalam setiap rumah. Kita kena buat lebih keras daripada Yahudi. Yahudi dia menyerang umat Islam sampai ke setiap rumah itu. Hampir kepada 99.99% Yahudi telah masuk ke dalam rumah kita. Hanya 0,001% Yahudi tak masuk. Apa buktinya? Yahudi masuk dengan television. Orang kampung orang kata apa? Television. Television. Apa lagi nak takut? Siapa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih gagah lain daripada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang memberi rezeki kalau tidak Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menghidup dan mematikan kalau tidak Allah Azza wa Jalla? Tak perlu takut kepada lain daripada Allah. Tapi itulah sifat dan sikap orang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, hidup mereka dirundung malam, resah dan gelisah. Jauh sekali untuk dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang layak mendapat kabar gembira dengan janji syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ialah kepada orang-orang yang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka bahawa kamu dibiarkan oleh Allah untuk masuk syurga secara percuma? Sedangkan kamu belum diuji dan dicoba oleh Allah dengan ujian dan cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang yang beriman sebelum daripada mereka. Dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, digoncang perasaan mereka dengan sehebat-hebatnya, dengan berita kematian yang menakutkan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi pertolongan Allah itu akan hampir? Teruk diuji oleh Allah. Hebatnya, dahsyatnya, tekanan, halangan, kekangan, ancaman, pukutan yang diterima oleh pejuang-pejuang Islam ini. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah lagi pertolongan Allah itu akan tiba? Ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah apabila kita berkata Rabbuna Allah, apabila kita mengakui bahawa Tuhan kita adalah Allah, maka marilah benar-benar kita menterjemahkan apa yang kita lapaskan itu dalam kehidupan kita. Buktikan benar Allah itu Tuhan kita. Sehingga hidup dan mati kita untuk Allah. Bukan untuk pangkat, bukan untuk kemewahan, bukan untuk kehidupan duniawi, bukan untuk kepentingan. Tetapi adalah
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama, untuk syariat, dan kita sanggup mati kerana kita sembahyang, kita berjanji dengan Allah setiap kali kita sembahyang dalam doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah, Tuhan sekalian. 5 kali saya semalam paling kurang kita melafazkan ikrar, aku janji dengan Allah bahawa hidup dan mati kita untuk Allah. Tetapi persoalannya sebagai muhasabah pada malam ini, cuba kita balik, kita cek betul ke apa yang kita ikrarkan. Berapa ramai yang habiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah? Berapa ramai yang terlibat dan terjebak dalam kelompok mereka yang menentang Islam? Tadi kata hidup dan mati untuk Allah. Kenapa kita tidak sanggup untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita? Sosial kita, ekonomi kita, politik kita, rumah tangga kita, makan minum kita. Kenapa segala ini tidak boleh berasaskan kepada manhaj Islam? Kenapa harus kita terpaksa meminjam daripada barat? Meminjam daripada pihak lain. Kononnya Islam ini tak sesuai kalau diamalkan dalam kehidupan. Setakat sembahyang, puasa boleh tak? Tapi kalau nak berniaga pun nak pakai Islam, nak politik pun nak pakai Islam, payahlah kita nak maju macam ni. Sembahyang, puasa tak apa, boleh pakai Islam. Tapi nak berniaga, kalau tak buat pinjaman, tak ambil riba, tak guna sistem ekonomi kapitalis, macam mana nak maju? Kalau nak berpolitik, tak guna kaedah politik Machiavelli, matlamat menghalalkan cara, macam mana kita nak menang? Macam mana nak menguasai Putrajaya? Islam tak ke mana? Ada di kalangan umat Islam yang tergamak cakap itu. Sedangkan sembahyang tadi disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sinilah suatu ayat yang saya baca sebagai penutup tazkirah kita pada malam ini, untuk memastikan benar-benar kita beristiqamah dengan iman yang telah kita lafazkan, dengan Islam yang telah kita ungkapkan, sehingga insya-Allah kita juga mati di atas perjuangan Islam dan landasan agama Islam ini. Kita tidak mahu nantinya kita membohongi diri kita sendiri. Orang lain tak tahu bagaimana sebenarnya kedudukan kita, tapi kita tahu. Selain daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Mengetahui, kita tahu betul duduknya kita. Apakah benar iman kita, ataupun sekadar berhenti di antara dua bibir yang tak lepas ke mana iman itu. Jadi insya-Allah kita muhasabah dan ada peluang untuk kita memperbaharui dan memperbaiki prestasi iman kita. Caranya mudah. Saya bagi 1, 2, 3 poin. Yang pertama, melibatkan diri dengan jamaah Islam.
Kerana ini akan memandu dan memimpin kita supaya kita tidak leka dan lalai daripada arus yang begitu dahsyat yang terpaksa kita tempuh di luar sana. Kita tak boleh secara individu bergerak hidup sebagai seorang Muslim. Kita mesti melibatkan diri dengan jamaah Islam. InsyaAllah jamaah itulah nantinya akan sama-sama mendidik, memimpin, membentuk pribadi, akhlak, akidah, fikrah, sehingga kita selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu. Jangan biarkan kita terus-menerus dalam keadaan jahil. Kerana jahil ini adalah musuh nombor satu kepada kita orang beriman. Al-jahlu wal kufru kahataini wa asyara ila ainain. Kejahilan dan kekufuran itu bagaikan dua perkara ini. Seraya Nabi menunjukkan jarinya kepada mata hitam dan mata putih. Orang jahil bila-bila masa boleh menjadi kufur kepada Allah. Orang jahil bila-bila masa boleh menjadi kufur kepada Allah. Bebaskan diri daripada kejahilan. Tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu yang kita amalkan, setelah ilmu yang kita peroleh, maka hendaklah ia diamalkan. Walaupun yang kita peroleh itu hanyalah kecil, sedikit. Tak semestinya nak tunggu habis kitab, khatam satu kitab, baru kita nak beramal. Cukup satu dua ayat yang kita boleh pegang, satu dua hukum agama yang kita pelajari, amal. Jangan biarkan ilmu yang kita miliki berlalu dengan begitu saja. InsyaAllah kita akan selamat. Ramai hari ini orang berilmu tapi tidak beramal, akhirnya hanyut. Tahu-tahu orang berilmu menentang Islam, tahu-tahu orang berilmu tidak beramal dengan amalan Islam, maka dia rosak akidah dia, rosak akhlaknya. Jadi itulah tiga perkara yang saya simpul dalam menutup tazkirah ini, sehingga kita jumpa lagi insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak kerana tidak panjang masa untuk bersama dengan muslimin dan muslimat sekalian. Saya juga terpaksa minta izin untuk segera meninggalkan majlis kerana ada satu lagi program di Pongsu 1000 sebelum saya berangkat balik ke Pahang pada malam ini. Saya mengharapkan insyaAllah sinar Islam semakin hari semakin berkembang di bumi Pulau Mecarim insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.